Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz akan membentangkan tajuk kajian saya Ketagihan Media Sosial dalam kalangan generasi Z, implikasi terhadap kesihatan mental sewaktu pandemik COVID-19. Saya dan sahabat saya, Prof. Madya Dr. Muhammad Faizal Kasmani telah membahagikan pembentangan ini kepada pengenalan, pernyataan masalah, sorotan literatur, konsep dan teori, metodologi, dapatan dan perbincangan serta kesimpulan. Baiklah, sebagai pengenalan, penularan wabak COVID-19 di Malaysia dan seluruh dunia telah pun menjadi satu pandemik yang sangat besar dan merisaukan semua orang. Jika dilihat dapatan data pertubuhan kesihatan sedunia pada hari ini, sebanyak 61 juta kes positif di seluruh dunia, manakala jumlah kematian telah pun mencatatkan lebih dari 1.4 juta. Di Malaysia, kes COVID-19 terkini sehingga 28 November adalah sebanyak 64,285 dan jumlah kematian sebanyak 356 orang. Disebabkan pandemik COVID-19, pada bulan Mac, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKPP. Kemudiannya telah diikuti dengan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, Perintah Pergerakan Kawalan Pemulihan dan sebagainya, sehingga situasi ini telah mewujudkan norma baharu. Jadi, bila berlakunya norma baharu ini, di mana masyarakat dikawal pergerakannya dan hanya tinggal di rumah, maka kebanyakan remaja mengalami ketagihan media sosial. Dan daripada situasi ini, telah pun mewujudkan isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental seperti rasa takut, cemas, tertekan, bimbang dan juga kemurungan. Baiklah, jika ditelusuri isu kesihatan mental ini, Tinjauan Morbiditi dan Kesihatan Kebangsaan 2019 mendapati hampir 1/2 juta rakyat Malaysia yang dewasa mengalami simptom tekanan dan depresi. Dan kebanyakan individu yang terlibat adalah dari golongan B40. Kajian ini juga mendapati sebanyak 424,000 kanak-kanak mengalami masalah kesihatan mental. Malah, Kementerian Kesihatan Malaysia pada 2018 merekodkan 465 kes cubaan bunuh diri. Jika dilihat sewaktu Perintah Pergerakan Kawalan PKP dilaksanakan, tinjauan SKMM pada minggu pertama mendapati sebanyak 23.5% aliran trafik internet di seluruh negara telah pun meningkat. Begitu juga pada minggu kedua dan seterusnya. Statistik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM 2019 mendapati bahawa golongan muda dalam julat usia 20 hingga 24 adalah antara yang tertinggi melayari internet, iaitu sebanyak 15.6% berbanding kategori umur lain. Manakala jumlah pengguna yang melayari media sosial seperti Facebook adalah yang tertinggi, diikuti oleh Instagram dan juga Twitter. Dan kita lihat bahawa golongan muda ini kebanyakannya datang daripada generasi Z. Di mana kalau kita lihat generasi Z sendiri adalah mereka yang lahir pada tahun 1998 sehingga tahun 2009-2010. So, pada ketika ini, mereka adalah kelompok golongan muda. Tinjauan NHMS juga mendapati bahawa 85.6% remaja menggunakan internet dan 29% daripadanya ketagihan internet. Menurut Tan Sri Lee Lam Tai, mengatakan bahawa ketagihan internet boleh menyebabkan pornografi dan juga buli cyber. Malah kajian Nur Arifah 2017 mendapati golongan muda yang mempunyai masalah kemurungan, kebimbangan, rendah imej diri dan kendiri serta masalah ADHD dikaitkan dengan ketagihan internet. Sorotan literatur. Jika dilihat kajian di Malaysia oleh Jamiah dan rakan-rakan 2016 mendapati bahawa ketagihan terhadap internet boleh memberikan implikasi negatif seperti kurang kemahiran berkomunikasi, pembaziran masa dan juga pengabaian tanggungjawab serta terdedah kepada maklumat dan fakta yang salah. Manakala kajian lain di Amerika Syarikat ini dilakukan oleh Lin dan rakan-rakan mendapati bahawa media sosial dikaitkan dengan kemurungan di kalangan 1,787 remaja di Amerika.
Manakala belia di Malaysia pula mengatakan bahawa memiliki telefon bimbit adalah perkara terpenting dalam kehidupan mereka. Ini tidak menghairankan kerana generasi muda ataupun generasi Z ini ialah individu yang lahir pada era teknologi dan secara semula jadi akan mudah tertarik dengan sebarang alat teknologi. Malah kajian Ito dan Okebi 2004 menyatakan bahawa generasi muda menggunakan telefon bimbit bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai cara untuk mengekspresikan diri mereka. Kalau dilihat di sini juga sebagai kerangka teori ataupun teori yang digunakan untuk melihat permasalahan ini adalah pendekatan usage and gratification UNG yang diperkenalkan oleh Katz, Blammer dan Gurevich pada tahun 1973 di mana teori ini melihat bahawa penggunaan dan kepuasan dalam media sosial itu diperolehi oleh manusia melalui kebebasan mereka memilih apa sahaja medium yang diingini, apa sahaja pilihan-pilihan yang terdapat dalam media sosial yang mereka inginkan yang memberikan kepuasan dan keseronokan kepada diri mereka. Malah teori ini juga mengatakan bahawa individu akan menggunakan media sosial ini disebabkan oleh tabiat individu untuk persahabatan, sosialisasi, relaksasi, meluangkan masa, melarikan diri dari masalah dan juga untuk mendapatkan maklumat. Metodologi. Kajian ini adalah kajian kualitatif dengan menggunakan reka bentuk kajian perpustakaan di mana sumber maklumat diperolehi daripada buku, jurnal, artikel akhbar serta majalah. Jika dilihat, pertama penyelidik telah pun membuat matlamat kajian literatur dan juga menyediakan latar belakang teori bagi kajian yang dijalankan, membantu integrasi hasil kajian kepada pengetahuan sedia ada dan juga mewujudkan pautan dan juga cadangan dengan penyelidikan yang sedia ada. Dapatan dan perbincangan kajian. Implikasi terhadap media sosial dalam kalangan generasi Z sekiranya berlaku ketagihan dan juga penyalahgunaan akan membawa kepada yang pertama tingkah laku langsang di mana tingkah laku langsang ini adalah tingkah laku yang ganas, yang agresif ya. Menurut Bandura 1973 bahawa pembelajaran melalui pemerhatian ataupun modeling merupakan teknik utama yang boleh memberikan tindak balas ganas. Dengan memerhati tindak balas model, berlaku dua bentuk gerak balas iaitu mempelajarinya dan juga melakukannya. Kajian yang dilakukan oleh Zahiruddin 2001 mendapati bahawa tingkah laku yang sering dilakukan oleh pelajar ketika menonton rancangan media berunsur keganasan adalah seperti berjudi, mencuri, melawan guru, melawan pengawas, memeras ugut, membuli, menyertai kongsi gelap, penyalahgunaan dadah, senjata, mencabul, menceroboh dan sebagainya akan membentuk tingkah laku langsang dalam diri remaja itu sendiri. Implikasi media sosial terhadap Gen Z. Yang kedua adalah buli cyber. Buli cyber ditakrifkan sebagai penggunaan komunikasi berasaskan teknologi, termasuk telefon, email, mesej yang bertujuan untuk menimbulkan gangguan atau ugutan terhadap individu lain. Kajian yang dibuat oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia mendapati bahawa majoriti daripada golongan belia pernah terlibat sebagai mangsa buli cyber iaitu sebanyak 62.3%. Malah terdapat sebilangan kecil daripadanya iaitu 1.21% telah pun membuat cubaan untuk membunuh diri. Malah 3 daripada 10 golongan muda di Malaysia pernah menjadi mangsa buli cyber sekaligus mempengaruhi pendidikan dan kehidupan sosial mereka. Ini menurut Bernama 2019. Jadi aktiviti di media sosial seperti troll dan sebagainya telah mewujudkan masalah buli cyber ini. Implikasi yang seterusnya adalah pornografi. Menurut Alifia 2016 mendedahkan bahawa terdapat hubungan antara ketagihan media sosial dengan tingkah laku seksual. Kalau kita lihat ketagihan yang berlaku di kalangan remaja melalui pornografi seperti melakukan onani, aktiviti seksual yang lain seperti berpegangan tangan, memeluk, mencium pipi dan sebagainya. Malah Musa 2000 mendapati bahawa menonton kisah-kisah yang memaparkan keganasan seks dan sebagainya akan mempengaruhi tingkah laku seksual remaja. Jadi video-video yang mudah diakses di laman sosial akan mempengaruhi remaja ke arah ketagihan pornografi. Malah implikasi ketagihan media sosial yang seterusnya adalah berita palsu ataupun hasutan. Menurut Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 266 kes siasatan telah dibuka
dalam tempoh 6 bulan pertama pada tahun 2020. Antaranya melibatkan kesalahan menghasut, menyebarkan berita palsu, fitnah, dan ia telah menimbulkan keresahan dan ketidaktenteraman dalam kalangan masyarakat. Isu-isu dan juga provokasi yang dilakukan terhadap agama dan juga bangsa juga menjadi satu perkara yang berlega di media sosial, dan ini juga menyumbang kepada isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Implikasi yang seterusnya adalah penipuan atas talian. Cyber Security Malaysia mencatatkan sebanyak 7,765 insiden yang melibatkan penipuan di atas talian. Isu scammer, penipuan, hasutan dan sebagainya mencatatkan bilangan tertinggi. Dan kes lain yang turut dikesan berlaku ialah pencerobohan atau penggodaman diikuti dengan gangguan cyber dan kod yang berniat jahat. Baiklah, dapatan seterusnya adalah pengaruh media sosial terhadap kesihatan mental. Jika kita lihat pandemik COVID-19 yang berlaku telah menyebabkan pergerakan manusia dikawal dan limitasi terhadap sosialisasi manusia itu sendiri. Dan pertama, pengaruh media sosial ini adalah kemurungan. Di mana jika dilihat penyebaran berita dan juga kawalan perintah pergerakan telah menyebabkan demam terperuk ataupun cabin fever, dan ini juga mencetuskan kemurungan di kalangan remaja. Di China, satu tinjauan yang melibatkan 1,210 orang yang terlibat dengan wabak COVID-19 mendapati 16.5% mengalami gejala kemurungan. Dan yang kedua adalah panik. Jika dilihat sewaktu COVID-19 berlaku, telah mencetuskan panik di kalangan masyarakat dan juga orang awam, khususnya remaja, kerana mereka tidak tahu dan tidak pasti apakah yang akan berlaku seterusnya dan juga takut dijangkiti oleh pandemik COVID-19. Panik ini juga disebabkan oleh penyebaran media sosial dan berita palsu yang menyebabkan ramai yang terpercaya sehingga menimbulkan rasa panik dalam diri mereka. Malah aspek kesihatan mental yang lain adalah stres dan juga takut, di mana disebabkan oleh berita kematian, penyebaran di media sosial juga yang belum pasti kesahihannya telah menimbulkan rasa takut di kalangan golongan remaja. Malah golongan remaja juga risau berkaitan dengan masa depan mereka dan juga alam kerjaya mereka yang akan mereka ceburi pada satu hari nanti disebabkan oleh pandemik ini. Sebagai kesimpulannya, ketagihan media sosial dalam kalangan Gen Z boleh membawa kepada pelbagai implikasi buruk yang boleh menjejaskan kesihatan mental mereka seperti rasa takut, bimbang, murung, panik, stres dan sebagainya. Dan kita lihat bahawa sewaktu berlakunya pandemik ini di mana para remaja terkurung di dalam rumah, tidak dapat bersosialisasi dan melakukan aktiviti mereka, ini juga menimbulkan kebejatan dan juga masalah dalam diri remaja itu yang juga berkait dengan aspek kesihatan mental. Justru ibu bapa khususnya harus mengambil langkah proaktif dalam membantu setiap penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka, di mana pemantauan perlu dilakukan secara berkala bagi memastikan ibu bapa tahu anak-anak mereka melayari dan menggunakan internet dengan baik dalam kadar yang bersesuaian. Sekian, terima kasih.